Namun begitu, ekoran penularan wabak COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu telah menyebabkan peningkatan harga hartanah sekaligus jumlah rakyat untuk membeli kediaman mampu milik juga terus mengecil dan berkurangan. Selamat Hari Raya, masa tu gembira, takkan pernah aku lupa segala kesalahan. Moga dimaafkan jika ada yang wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Sekali lagi jam 12 tengah hari ini anda bersama Wanita Hari Ini, dan hari ini saya bersiaran, saya Farin Ahmad bersiaran bersama dengan Sugita Chandran, di mana hari ini satu lagi topik menarik kami akan bincangkan bersama dengan anda. Jadi terus bersama dengan kami. Dan kami berharapkan anda di rumah semua sihat-sihat sahaja. Seperti biasalah kami mahukan anda dalam keadaan yang tip-top dan sentiasa positif dan ceria seperti betul. kami berdua juga. Farin ceria hari ini ya? Saya memang sentiasa ceria Sugi kerana saya juga percaya keceriaan ini juga boleh mengurangkan stres, di mana kita boleh, orang kata, memberi aura yang lebih baik kepada mereka di luar sana dan juga menjadi lebih sihat mental dan fizikal. Ya, betul tu Farin. Okey, baik Farin, seperti yang Farin katakan tadi, memang hari ini kami bawakan anda satu topik yang cukup menarik sebenarnya bagi saya sendiri. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kami ingin menjenguk sedikitlah bilangan kes COVID-19 yang direkodkan setakat semalam. Seperti yang kita tahu, bilangan kes semakin meningkat. Sememangnya kita sudah melebihi 7,000 kes. Tarik nafas panjang sikit bila nak sebut 7,000 tu. Betul. Dan bilangan kematian pun sudah mencatatkan angka 63 kematian. Dan seperti biasalah di Selangor, bilangan kes masih lagi melebihi 2,000 kes yang amat merisaukan. Okey, apabila kita melihat statistik ini Sugi, pendapat saya sebenarnya perkara ini telah dijangka. Ya, betul. Dan ini jangkaan itu akan berterusan dan akan menjadi lebih tepat dengan kenaikan yang akan berterusan sekiranya kita gagal untuk mematuhi SOP dan juga mengikut arahan. Dan dalam pada masa yang sama juga pelbagai isu juga, terutamanya tentang vaksinasi ini Sugi, yang sebenarnya ini adalah antara inisiatif, antara usaha yang wajib kita lakukan, yang wajib kita sokong. Betul tu Farid. Sebab kalau kita lihat semalam, sememangnya boleh saya katakan semua orang berebut-rebut untuk mendaftar. Satu Malaysia berebut-rebut untuk mendaftar. Termasuk saya Sugi. Saya juga dalam antara yang berebut itu. Dan apa yang boleh saya bergembira adalah kesedaran untuk kepentingan vaksin itu sememangnya amat tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Tetapi itulah, semalam saya kira ramai yang menghadapi kesukaran juga dalam membuat pendaftaran untuk vaksin AstraZeneca ni. Dan CITF, iaitu COVID-19 Immunisation Task Force, telah memohon maaf atas gangguan teknikal daftar vaksin yang berlaku semalam. Berapa kali awak cuba, Farin? Saya entah Sugi, cuba sampai dah tutup. Tapi tak apa sebenarnya, kita perlu mengambil positif perkara ini. Kalau bukan kita yang dapat, mungkin rezeki orang lain. Tetapi saya pasti di Malaysia waktu kita, masa kita akan tiba. Jadi bagi mereka yang telah berjaya, sekiranya anda tidak boleh hadir atau terlepas janji temu anda, ianya akan diberikan secara automatik temu janji yang baru itu. Jadi sila sentiasa semak SMS dan juga MySejahtera anda selepas 7 hari notifikasi janji temu baru. Jadi tak perlu menghubungi talian atau sebagainya. Pastikan anda rajin-rajin semak semula MySejahtera anda. Dan menarik awak sentuh mengenai sentiasa perlu menyemak MySejahtera ini. Baru tadi saya sempat berbual dengan seseorang yang berkata semalam bila cuba mendaftar dikatakan lokasinya penuh, tetapi pagi ini telah mendapat notifikasi yang sudah berjaya mendapat tempat untuk vaksin pada bulan Jun nanti. Okey, dan antara berita baik lain, orang kata sejuta vaksin AstraZeneca habis ditempah dalam masa sejam. Jadi kita harus terus positif.
terus mengambil inisiatif untuk membantu memutuskan rantaian COVID-19 ini. Ya, Farin. Dan Farin bercakap mengenai vaksin juga. Oh, ni saya teruja ni. Bukan sekadar saya, tapi adik bongsu wanita hari ini kita, Hawa Rizwana, pagi tadi telah divaksinasi. Betul. Dan kami nak tahu jugalah pengalaman Hawa dan bagaimana keadaan Hawa sekarang ini setelah mendapat vaksinnya, dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini adalah Hawa Rizwana, rakan pengacara kami. Hello Hawa. Hawa. Hello, Assalamualaikum Abang Kakak, adik bongsu ni. Ya, Hawa. Ceritakan kepada kita pengalaman Hawa pagi tadi. Okey, Alhamdulillah. Janji temunya pukul 9 pagi. Tapi sampai awal sikit lah, dalam 8.40. Tapi ingatkan dah awal tak ramai orang lah. Tapi bila tengok ramai yang beratur, tapi mula-mula risaulah, takut lama sangat kan. Tapi bila dah tengok dia bahagikan, dia kata pukul 9 pagi boleh masuk dulu. So bila orang yang dah 9 pagi settle, naik 11.30. So sangat-sangat teratur lah dia punya sistem tu. Okey, dah Hawa ambil vaksin tadi dekat mana Hawa? Apa dia? Di mana lokasi Hawa mengambil vaksin tadi? Temu janji? PWTC Sugi. Okey, baik. Dekat situ sempatlah ambil video sikit kan. Dan saya dapat lihat sebenarnya keadaannya cukup teratur, cukup tersusun. Sangat teratur. Dia bahagikan semua ikut stesen masing-masing. Ada stesen 1, 2, 3. Yang berumur 60 tahun ke atas diutamakan. Okey, dan Hawa, ini mungkin persoalan lah. Ramai yang mungkin takut jarum akan bertanya, sakit tak bila ambil vaksin tu? Bila cucuk tu sakit tak? Tak sakit langsung, tak rasa pun Sugita. Okay. Memang sekejap saja saat tu. Okey, baik. Dan antara lainnya juga selalu yang menjadi persoalan bagi mereka yang divaksinasi ini adalah mungkin ada sebarang kesan sampingan dan sebagainya. Bagaimana sendiri untuk Hawa? Okey, bagi saya sendiri, kalau dengar cerita kawan-kawan tu ada yang demam sehari selepas, dan itu merupakan simptom biasalah. Tadi bila dah selesai disuntik vaksin tu, disuruh tunggu untuk 15 minit untuk cek kalau ada apa-apa simptom ataupun kesan sampingan. Alhamdulillah tak ada, dan rata-rata yang satu grup dengan saya masa tu pun semua okey. Kemudian doktor pun bagi briefing ataupun taklimat, cakap kalau ada kesan-kesan sampingannya terus ke hospital berdekatan lah. Dan alhamdulillah tadi kau tengok tak ada yang ada apa-apa kesan sampingan yang tak elok lah. Okey. Dan Hawa, kalau kita baca banyak perkongsian di laman-laman sosial dan kita bercakap dengan rakan-rakan kita, ramai juga yang berkata lah bila nak ambil vaksin tu, kalau boleh cuba bawa seseorang untuk memandu kereta ataupun cuba orang kata naik kenderaan awam, sebab mungkin lepas suntikan tu rasa macam pening sikit. Kalau bagi Hawa sendiri, pengalaman Hawa, adakah Hawa memandu sendiri ataupun ada seseorang yang menghantar? Ada insan tersayang menemani ke? Ya, insan tersayang. Saya minta tolong adik saya. Sebab pada mulanya kononnya nak act all hero lah, nak jadi hero lah, nak buat sendiri. Tapi ibu ayah agak risau kalau jadi apa-apa kan. Ramai juga pesan bawa pengeman, bawalah adik. Okey, Hawa, mungkin Hawa boleh bagi kata-kata semangat ataupun kepada rakyat Malaysia di luar sana kan, bagi mereka yang semalam mungkin rasa sangat terkilan, sangat putus asa seandainya tidak mendapat temu janji pada slot yang dibuka semalam tu. Silakan. Saya pun ikut apa Farin dengan Sugita share dekat WhatsApp kan. Belum dapat, tapi tak apa. Masanya akan tiba. Kita sabar je, macam Farin cakap tadi juga. Mungkin janji temu dah diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan kan. Masa kita akan tiba. Dan kepada yang rasa takut ke untuk ambil vaksin ni, jangan risau, kita ambil ni untuk lindung diri kita daripada dijangkiti COVID-19. Itu antara usaha yang kita boleh lakukan. Sebab kalau kita tengok kes makin meningkat kan, so ini antara usaha kita untuk sama-sama nak ke normal seperti biasa balik, insya-Allah. Dan boleh dikatakan sememangnya pengambilan vaksin ni ada simptomnya, tetapi semuanya secara orang kata normal sahaja. Tiadalah orang kata simptom yang luar biasa seperti yang ada yang orang kata ditakuti oleh beberapa orang. Hawa dah tahu belum bila Hawa dapat yang kedua nanti? Belum tahu lagi. Tadi dia dah dekat MySejahtera dia dah tulis first dose completed, tapi belum update lagi lah untuk second. Okey. Apa-apa pun Hawa, kami ucapkan tahniah kepada Hawa. Anda telah melindungi diri anda dan melindungi kami semua. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih Hawa dan selamat bertugas.
Okey. Okey, selamat bertugas juga. Terima kasih Hawa. Lepas ni bolehlah kita dapat perkembangan daripada Hawa melalui laman sosialnya bagaimana orang kata post vaccination, orang kata simptom. Saya cemburu, tapi cemburu yang positif lah. Macam saya kata, saya percaya pada rezeki masing-masing, insya-Allah. Okey, sebentar lagi ataupun kita juga akan berkongsi satu perkongsian pelbagai ragam, pelbagai reaksi di laman TikTok mengenai vaksin dan vaksinasi ini. Kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum guys. So hari ini saya nak cerita pengalaman di vaksin di PWTC. So ini adalah pintu masuk saya di stesen 2. Dan masuk-masuk tu macam biasalah isi borang. Ini adalah tempat menunggu. Ramai jugalah pagi ni. Masa time ni berjalan nak menuju ke tempat cocok tu, tapi time ni lah nak terberak lah, nak terkencing lah, macam-macam. Masa time ni tengah nak cocok tu, tengok mata terkebil-kebil. Sejenis yang takut jarum. Macam tu lah. Tengok. Bukan main lama lagi rasanya nurse tu cucuk. Tapi sebenarnya okey je. Tak ada lama pun. Perasaan je. Tapi so far, Alhamdulillah. Okey semua. Tengok tangan tu. Bila tengok tangan, teringat macam ni. Grandma, Grandpa, smile. Abang yang sakit. Ya, terima kasih atas perkongsian TikTok oleh mereka di luar sana. Ternyata memberikan satu aura positif buat kita semua. Betul. Saya tak sabar nak lihat awak punya orang kata story dekat Instagram selepas mendapat vaccination. Nanti saya buat. Jangan berdrama sangatlah. Okey, hari ini saya nak beritahu kepada semua kenapa anda perlu bersama dengan kami, terutamanya bagi mereka yang sedang belum membeli rumah, mencari rumah, orang-orang muda seperti Sugi. Kerana selalu yang menjadi persoalan kepada kita sekarang ini adalah tentang isu adakah waktu PKP ini membeli rumah adalah waktu yang terbaik. Jadi topik kita adalah pembelian rumah di waktu PKP yang akan kita bincangkan. Betul, Fahri. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit daripada artikel yang dikeluarkan pada tahun ini, Februari 2021, dikatakan bahawa indeks sentimen hartanah dalam kalangan pengguna meningkat daripada 42 mata berbanding dengan 39 mata pada separuh kedua 2020. Jadi sentimenlah orang untuk membeli orang kata hartanah dan rumah ini semakin meningkat. Tetapi saya kira rata-rata ramai dalam kalangan kita berpendapat yang sewaktu PKP ni harga hartanah rumah turun. Betul ke ataupun itu sekadar pendapat ataupun kita nak dulukan keperluan ke ataupun beli rumah ke, adakah kita menyebut berbagai soalan sebenarnya. Tapi sebagai orang kata berfikiran konservatif, konvensional dan sebagainya, pastinya rumah itu keperluan dan kita perlu beli. Adakah fakta itu tepat? Dan kita akan bincangkan bersama dengan seorang tetamu yang cukup hebat sebentar saja lagi. Tetapi kepada anda, kalau ada sebarang pendapat ataupun soalan, di mana Sugi kita nak kongsikan? Terus ke Facebook WHR dan kongsikan soalan anda ataupun mungkin anda sendirilah ada pendapat anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini, pembelian rumah. Mungkin anda sendiri pernah telah membeli orang kata rumah ataupun hartanah tahun lepas, tahun ini. Terus ke laman Facebook ataupun Instagram WHR dan kongsikannya bersama dengan kami. Okey, jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Membeli dan memiliki rumah kediaman yang selesa serta memenuhi cita rasa sendiri merupakan impian bagi setiap individu. Pembelian rumah merupakan satu pelaburan baik untuk jangka masa yang panjang. Namun demikian, harga rumah yang semakin melonjak naik dengan tempoh pembayaran pinjaman yang melebihi 30 tahun ternyata merumitkan keadaan pembeli.
Menurut laporan sebelum ini, jumlah kediaman berharga RM300,000 ke bawah merekodkan lebih 48,000 unit tidak terjual. Justru mendorong kerajaan untuk melakukan pelbagai inisiatif bagi memastikan industri hartanah terus membangun. Namun begitu, ekoran penularan wabak COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu telah menyebabkan peningkatan harga hartanah sekaligus jumlah rakyat untuk membeli kediaman mampu milik juga terus mengecil dan berkurangan. Selain mengambil kira faktor kewangan, seseorang yang ingin membeli rumah harus peka dalam meneliti dari segi aspek lain seperti kawasan persekitaran rumah bergantung pada tujuan pembelian sama ada untuk dijadikan tempat tinggal ataupun bertujuan sebagai pelaburan. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk seseorang merancang dalam membuat urusan pembelian rumah? Adakah wajar untuk membuat pelaburan dalam urusan hartanah di dalam waktu sebegini? Baik, kami harap laporan tadi serba sedikit telah menarik perhatian anda semua untuk terus memberikan tumpuan bersama dengan kami. Sugi dah beli rumah belum, Sugi? Saya dalam perancangan tetapi belum lagi, tak ada lagi, orang kata picky lah sikit. Saya percaya pelbagai persoalan. Saya dulu-dulu pun macam tu. Tetapi apa yang saya nak tanyakan kepada tetamu kita pada hari ini, betul ke saya beli rumah hari itu, rugi ke, untung ke? Itu pun saya nak tanya juga hari ini. Sebab kita sentiasa orang kata yang ilmu yang kita dapat bila beli rumah tak boleh rugi, tak akan rugi. Betul. Kan? Investment orang kata. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian, iaitu Encik Faizul Ridwan selaku penganalisa hartanah Far Capital. Hello, selamat tengah hari Encik Faizul. Selamat tengah hari guys, apa khabar? Baik, terima kasih. Cik Faizul, sebelum kita membuka perbincangan dan soalan kita ni, Cik Faizul, sekarang ni 2021 ni ada berapa biji rumah ataupun hartanah? Itu soalan panas tu. Jangan probok bro. Okey. Adalah sikit-sikit. Ada sikit, tapi yang saya pernah terbaca laporan banyak. Dan usia anda sekarang berapa? Bakal hampir jadi 40 tahun ni. Belum 40 tahun. Okey, silakan Sugi. Soalannya. Encik Faizul, mungkinlah serba sedikit boleh kongsikan sejak umur berapa Encik Faizul telah mula membeli membeli hartanah dan rumah, dan bagaimana Encik Faizul melakukan pelaburan ini? Sebab saya kira yang muda dan tua juga mengalami dilema ini. Betul. Bagaimana untuk melabur dalam membeli orang kata hartanah ataupun rumah? So background dia, saya belajar pasal pelaburan hartanah waktu umur 23 tahun, umur 24, 25 dah beli rumah pertama. So and then before 30 dah beli sampai 23 rumah dan tulis buku, and today dah lebih sikit lah, dah beli lebih pada 60. Hopefully boleh tambah sikit lagi sebab sekarang ni property tengah banyak sale. So bila banyak sale tu kita kena ambil peluang untuk beli. Okey. Baik, apa kata kita terus tumpukan perhatian kita kepada persoalan utama kita sewaktu PKP ini. Tadi Cik Faizul kata, sekarang ni tengah banyak sale dan sebagainya. Adakah itu juga bermakna waktu sekarang ini adalah waktu terbaik untuk membeli hartanah? Saya bagi contoh. Kalau kita ada 3 jenis kategori hartanah. Satu is hartanah kategori primary market atau beli pada pemaju. Nombor 2 adalah sekunder ataupun beli subsale. Beli atas tangan orang lain rumah lama, right? Dan nombor 3 beli pada lelong. Right? So apa yang kita dapati waktu kuarter 2, kuarter 3 tahun lepas tu, pasaran hartanah berundung pada kadar terendah lah sebab waktu PKP orang tak nak keluar. Right? So time tu orang cakap harga rumah tu paling rendah. So waktu tu juga buat pertama kalinya dalam 15 tahun saya beli rumah ni, saya dapat jumpa properti baru yang kita boleh beli pada harga 40 hingga 50% diskaun. So 40 hingga 50% diskaun tu is first time saya jumpa dalam sejarah pelaburan tanah dah 16 tahun buat ni. So bagi saya, kalau you tanya pasal daripada segi timing, bagi saya inilah masa terbaik. And I think hartanah akan continue tu jadi murah lagi dekat Malaysia ni until kuarter 3 ataupun kuarter 4 tahun ini. Dan lepas tu kita akan ada mula recovery harga. So mulai tahun depan dan ke atas harga hartanah patutnya akan jadi lebih mahal sebab apa yang kita dah dapati that bila interest rate jatuh, right, disebabkan krisis ekonomi ini, biasanya harga hartanah tu akan melonjak banyak. So benda ni kita dah nampak dah mula berlaku di negara-negara macam Singapura, UK, US, Australia.
yang whereby kalau dia punya kadar vaksinasi itu dah tinggi dan pasaran tanah tu akan recover laju. So Malaysia ni macam biasa, kita ni develop market, kita ni slow and steady, lambat sikit berbandingkan negara-negara yang lain ni, yang lebih maju ni. So kita akan lag lebih kurang 6 bulan hingga 12 bulan macam tu. Okey, So baik. beli sekarang kalau boleh. Okey, dan Encik Faizul, mungkin Encik Faizul juga boleh memberikan sedikit pencerahan lah. Sebab kalau kita lihat, kita banyak mendengar yang harga rumah semakin jatuh, semakin turun. Tetapi adakah ia betul-betul turun? Sebab kalau kita lihat harga rumah masih lagi RM500,000 ke atas, RM600,000, dan saya kira melalui laporan juga ramai pemuda-pemudi lah dalam lingkungan umur 22 hingga 29 tahun ingin ada hasrat untuk memiliki rumah. Tetapi harga rumah itu masih lagi dalam lingkungan RM500,000, RM600,000. Jadi adakah betul-betul harga rumah ini turun? So, harga rumah lama dia tak turun sangat tau. Tapi rumah baru yang sedang dilancarkan dalam 12 bulan tu, majoritinya adalah what I would say kategori mampu beli, bukan mampu tengok. So, mampu tengok is RM600,000, RM700,000 kan. So, memang senang cerita mampu tengok je lah, right? Betul. I selalu guna analogi ini, harga Yahudi, right? Harga Yahudi. But baru-baru ni, dalam 12 bulan ni, bila kita tengok properti yang dilancarkan, kita tengok majoriti adalah properti baru RM400,000, RM450,000, sebelah mall, boleh jalan kaki pergi mall, boleh jalan kaki pergi MRT. So yang ini bukannya rumah-rumah WIP ataupun rumah selanguku ataupun rumah bilik. Ini adalah kondo mewah yang dijual pada harga RM400,000. And bila kita kira installment kan, installment dia boleh jadi semurah RM950 saja satu bulan. So kalau kita gaji RM3,000, mampu kot untuk duduk kondo 3 bilik mewah yang sebelah MRT dan juga mall pada harga kadar RM1,000 sebulan. So pada pendapat saya benda tu is mampu lah. So kalau kita mula tengok inventory property baru, ada banyak kategori yang mampu beli, bukan mampu tengok saja. So kalau you tengok rumah lama, yes, harga dia masih tak jatuh-jatuh, masih mahal. Tapi banyak rumah baru yang dilancarkan baru-baru ni dalam 12 bulan ni dalam kategori what I think is mampu milik. Okey, baik. Dan bila interest rate dah jatuh kan, so interest dia punya installment bulanan tu jadi murah lah. Betul, dia tak betul. mahal langsung. Saya setuju. Okey, ini bermakna sikit sebanyak juga kita menggalakkan mereka di luar sana yang mencari rumah tu membeli rumah-rumah baru lah Cik Faizul Okey, tetapi kita nak juga tahu terlalu banyak lambakan hartanah di luar sana. Tetapi sekarang ni bagi mereka yang sedang mencari ini, apa tips-tips terbaik supaya mereka mendapat tawaran terbaik, tawaran yang tulen ataupun genuine sebenarnya di pasaran ni? Apa tips untuk mereka? Okay, so dia ada dua kategori berbeza, right? Dua isu berbeza. Satu, kenapa ada lambakan hartanah yang banyak? Lambakan hartanah yang banyak ni senang cerita. Kita tu ada harga median ataupun pertengahan yang whereby itu harga yang patutnya pemaju jual, tapi diorang tak jual pada harga itu, diorang jual jauh lebih tinggi pada harga orang mampu beli. So saya bagi contoh, Johor ada rumah overhang ataupun rumah yang tak terjual paling banyak dekat Malaysia. Purata harga orang sanggup beli kat Johor adalah RM390,000. Tapi harga hartanah tak terjual puratanya RM800,000. So nampak tak? Orang nak beli pada harga tak sampai RM400,000, tapi majoriti hartanah tak terjual ni harga Yahudi ataupun RM800,000 dan ke atas. Jadi bagi saya memang padan muka tak terjual. So nasihat saya kepada mereka yang sedang menengok ataupun pergi nak usaha nak tengok nak beli properti kan, is pergi balik kepada development ni, tengok apa diskaun yang sedang ditawarkan. Sebab hari ini diskaun yang ditawarkan sebenarnya jauh lagi bagus, jauh lagi baik berbanding dengan harga 2-3 tahun lepas. Ini kalau yang dah siap tak terjual. Dia ada orang cakap pilihan tu adalah pergi tengok pelancaran rumah baru. Majoriti rumah baru yang dilancarkan bagi saya semuanya harganya berpatutan. Mengikut kawasan dia lah. So sebagai contoh, kalau you nak beli dekat Bangsa tu memang tak adalah rumah berpatutan dekat Bangsa. Tapi kalau kita tak kisah duduk dekat Seri Kembangan ke, dekat Kepong ke, dekat Shah Alam, ada sahaja properti 2 bilik kondo yang boleh beli bawah pada RM300,000. Ada yang installment tak sampai RM1,000 pun. Right? So kalau boleh kena rajin cari, and benda tu banyak, and bagi saya, nasihat saya tambahkan ilmu sikit. Kita ada buat website yang dipanggil Gila Hartanah, memang kita bagi ilmu tu for free. Boleh pergi layari, boleh pergi download e-book, buat persediaan pembeli rumah pertama. And apa yang saya nak bagi tahu, benda paling penting hari ini adalah buang idea yang whereby kita perlukan modal yang banyak untuk beli rumah pertama. Sebab hari ini sebenarnya sebagai first time home buyer, kita ni boleh beli rumah bermodalkan RM1,000 atau tak sampai RM5,000 dah boleh beli rumah.
Okey, baik. Dan menarik apa yang Cik Faizul katakan sebab mengikut laporan Farin, 50% projek baharu yang dilancarkan pada suku ketiga tahun 2020 adalah bernilai di bawah 300,000. Tapi Cik Faizul nak tahu juga biasanya bila orang kata first time buyer ni kan, orang akan tanya, you nak beli rumah ni untuk you sewakan ataupun duduk sendiri bersama dengan keluarga ataupun duduk, kalau yang belum berkahwin duduk seorang lah. Jadi Encik Faizul, bagi mereka first time buyer ni, apa yang perlu mereka titik beratkan sebagai pembeli rumah kali pertama? Kawasan dia ke, ataupun ada yang mungkin cerewet sedikit, saya nak landed property yang ada tanah di sekeliling, tak nak beli yang kondo-kondo, apartmen dan sebagainya. Bagi saya, untuk mereka yang umur tak sampai lagi 33 tahun, yang orang cakap keluarga tu masih kecil, anak pun tak lebih pada 3 orang, anak pun tak besar lagi, saya sangat menggalakkan beli apartmen dulu di lokasi yang berdekatan dengan LRT dengan MRT. So, saya suka beli hartanah yang boleh dapat ketiga-tiga benda ni. Kalau kita first, beli pada harga yang betul, kalau jual tak rugi. Nombor 2, beli pada harga yang betul, whereby kalau kita tak nak duduk situ dah, sewa pun tak rugi. Nombor 3, kita tak kisah duduk kat situ. So bagi saya, kalau you dapat beli hartanah yang whereby harga berpatutan jual pun tak rugi, sewa pun tak rugi, and you pun okey je duduk kat situ sebab lokasi best, boleh ambil LRT, MRT pergi kerja, tak payah ada kereta pun boleh hidup. Dan to me, yang tu is the perfect property untuk mereka yang umur tak sampai pada 35 ataupun 33 tahun. And biasanya banyak gila kesilapan kewangan yang nampak untuk pembeli rumah pertama is that diorang ni beli rumah paling mahal, rumah landed jauh gila kat Rawang untuk duduk. So bila dia dapati yang dia kena travel 2 jam hari-hari nak pergi kerja, dia tak sanggup dah duduk kat situ, dia sewakan, bayar bank bulan-bulan 2,500 tapi dapat sewa cuma 800, dah rugi. Lepas tu nak kena sewa kat bandar, nak dekat dengan tempat kerja. So hari ni golongan muda kena pentingkan, kena balancekan apa yang kita perlukan 10 tahun lagi, jangan beli sekarang. Beli apa yang kita perlukan hari ni yang menyenangkan hidup kita hari ni. So bagi saya, this idea of beli rumah landed ni lebih pada umur 35 tahun, okey. Tapi kalau sebelum 35 tahun, beli apartmen kecil sikit pun tak apa, tapi lokasi strategik yang whereby bila kita tak mau duduk kat situ, kita always boleh sewakan and kita tak rugi pun. So bagi saya, orang cakap yang ni dua-dua tak rugilah. Boleh duduk, boleh sewa and jual pun semua tak rugi. So bagi saya itu akan bagi banyak kelebihan. So macam ada ramai orang yang dia beli rumah mahal, lepas tu kena pindah kerja sebab bos dia tak suka dia ke kan, ataupun hilang pekerjaan waktu Covid, dan peluang pekerjaan yang ada hari ni tak ada dekat KL, sekarang ni kena pergi kat Johor Bahru. Dan rumah kat Rawang tu nak buat apa? Tapi kalau kita beli sebelah LRT dengan MRT, hari ni ramai je penyewa. Right, so tak pakai sendiri pun ada ramai orang yang nak menyewa. So bagi saya flexibility itu sangat penting. So boleh jual, boleh duduk, boleh sewa. 3 kriteria ni. Itu penting tu untuk kita tahu. Okey, Cik Faizul, saya juga pernah terdengar tahu satu perdebatan tentang hartanah ni. Ada pendapat pula mengatakan kita ni tak payah beli rumah tak apa, lebih baik menyewa sampai bila-bila. Apa pendapat Cik Faizul tentang pendapat ni? Bagi saya, sebagai pelabur hartanah tak berapa setuju sebab kenaikan harga tanah purata daripada 1990 hingga tahun 2019 adalah 15% purata setahun. So senang cerita, kalau kita beli rumah tu pada harga 100,000 pada tahun 1990, lepas 29 tahun tu harga nilai tu dah jadi 550,000. So bayangkan daripada 100,000 naik ke 550,000. Agak-agak sewa naik tak? Sewa biasanya akan double setiap 20 tahun. So itu pilihan masing-masing kan. Kalau rasa-rasa macam dia nak menyewa sampai mati, yang tu terpulang dekat dia kan. Bagi saya ni semua ni pilihan masing-masing. Cuma rugi sikit lah sebab sewa tu makin lama makin mahal. Right? And kalau lah for example kita ni mampu sewa 1,000 hari ni, lepas 10 tahun sewa tu jadi 2,000, dah tak mampu nak menyewa, so kita tu nak mana? So dah sudah nak kena pergi pindah rumah jauh-jauh dan apa semua tu. So bagi saya, kalau kita memiliki hartanah tu, bila kita perlukan duit 10-15 tahun lagi, kita boleh jual. Right? So and worse, orang cakap satu lagi daripada segi legacy, right? Saya pernah jumpa orang yang bawa Grab, dia kerja TNB gaji 2,000 je, tapi rumah ada 3. Satu dekat Pantai Dalam, hari ni dah jadi Bangsa South, dah jadi glamour lah. Dah jadi, daripada Kerinci dah jadi Bangsa South, right? And dia cakap, dulu saya beli rumah tu 80,000, hari ni nilai rumah tu 450,000. Dia tak duduk situ dah sebab dia memang tak nak duduk kat sana. Dia nak pergi tempat jauh-jauh sikit kan. Tapi
hari ni anak dia yang baru bekerja tu boleh duduk kat situ. So you bayangkan, kalau tak, anak dia memang terpaksa menyewa, and of course kalau tuan rumah dia tu jenis yang kapitalis ataupun kafirtalis, so kalau dia letak sewa 2-3 ribu tu, nak tak nak kita kena bayar, sebab tu je pilihan yang kita ada. So bagi saya pemilihan hartanah ni sangat penting supaya kita ni boleh protect kita punya keluarga punya, orang cakap legacy lah. In the next 20-30 tahun. Bukan untuk kita semata-mata. Tapi itu okey tu. Maknanya anak dia sewa dengan bapak dia. Okey, dan Encik Faizul, ada orang yalah dia beli rumah sebagai pelaburan kan. Macam Encik Faizul jugalah, dia beli lepas tu mungkin dia jual bila masa yang sesuai. Tapi mungkin ada juga yang mempunyai persoalan, bila masa sesuai untuk menjual rumah tu. Ya, kita beli satu, tapi bila kita nak jual rumah tu, bila masa yang sesuai untuk saya mendapat, orang kata, optimumkan keuntungan saya sebagai seorang yang pernah membeli lepas tu sekarang ni menjual rumah. Adakah saya tunggu beberapa tahun ataupun saya lihat market rate-nya? So biasanya kalau you nak optimumkan keuntungan bila cerita pasal pelaburan tanah dan waktu nak menjual, is that kita kalau boleh, kita nak beli tu waktu macam hari ni, kita ada recession, kita ada slump. Okay? Sentimen tak berapa bagus, so therefore kita dapat beli pada harga kadar terendah. Kita nak jual biasanya bila kita dah ada property bull-run, and ikut ramalan kita, and kita tengok apa yang dah berlaku 1 dunia sekarang ni, ramalan kita adalah tahun lepas, tahun ni adalah tahun membeli, and besar kemungkinan property market kita ni akan sampai ke kemuncaknya 5 atau 6 tahun daripada sekarang. So yang ni apa yang berlaku pada tahun 2009, 2009 sampai 2015. So benda tu ambil masa 6 tahun. Tapi 2009 kita ada recession macam hari ni. Lepas tu kalau jual pada tahun 2012, that's when orang cakap you dapat keuntungan paling puncak lah. So saya bagi contoh kalau anda beli rumah dekat Desa Park City pada tahun 2009 boleh beli pada harga RM680,000 untuk rumah teres. Kemuncak dia 2015-2016 harga jualan 2.4 juta. So bayangkan daripada RM680,000 tu ke 2.4 juta tu dalam masa 6 tahun. Hari ni dia dah sampai kemuncak tu, dia dah jatuh sikit. So hari ni 2.2, 2.1. So masih tak rugi langsung. Sebab daripada tak sampai 700,000 pergi 2.1. Tapi kemuncak dia waktu tu adalah 6 tahun. So biasanya dari recession, kan macam hari ni ada keberisitan ekonomi dan kita jatuhkan interest rate. Sebab kita jatuhkan interest rate, installment murah atau installment loan rumah kita jadi murah. Jadi orang mula membeli rumah sebab benda tu jadi murah. Dulu bayar RM1,500 untuk beli rumah, RM350,000 kan. Hari ni bayar cuma RM1,200, RM1,100 saja. So benda tu jadi murah. Mulai pada hujung tahun ni dan tahun depan akan ada ramai orang nak beli rumah. So once kita semua dah divaksin, and kalau kita dengar keputusan daripada kita punya Prime Minister hari itu, dia dah cakap kita dah order cukup vaksin untuk pastikan semua orang dapat vaksin tahun ni. So maksudnya mulai tahun depan worry about COVID ni dah tak ada. So jadi orang akan mula kembali, rancaklah ekonomi. Mall akan okey, office macam okey, kerja pun akan okey, and waktu tu orang akan mula nak beli rumah. So kita punya ramalan, berdasarkan apa yang dah berlaku 2009-2015 is that kemuncak pasaran tanah kita 2025-2026. Kalau tak ada perubahan lah. Okey, Cik Faizul, sebelum pesanan terakhir daripada Cik Faizul untuk para penonton di luar sana lah. Ini ada kita nak kongsikan sedikit daripada penonton kita di Facebook. Dia kata mengenai topik hari ini, mungkin lagi sikit tapi mereka perlukan nasihat ni. Saya baru beli rumah akhir tahun 2020 yang lepas. Dikatakan dijangka siap di penghujung 2021, tapi melihat pada PKP progresnya agak perlahan. Sekiranya tak berjaya disiapkan akhir tahun ini, apakah hak beliau sebagai pembeli? Kita bila beli rumah, kita developer tu dia akan letak agreement tu, biasanya dia orang ada 36 bulan hingga 48 bulan untuk siapkan kalau kondo dengan apartmen. Dan kalau rumah bertanah ataupun rumah teres macam tu, biasanya 24 bulan saja. So, kalau dia beli tahun lepas, hujung tahun ni baru setahun. So tak sampai 24 bulan, tak sampai 36 bulan ni. Lepas dah lebih pada 24 bulan ataupun 36 bulan tu, baru kita ada hak untuk claim LAD. Senang cerita, kita boleh claim interest daripada benda yang tak siap tu. So benda tu agak banyak jugalah. So pernah ada kawan saya beli rumah tu terbengkalai 3 tahun.
So dia dapat windfall 200,000 macam tu. So bagi saya terbengkalai ataupun siap lambat tu is not orang cakap end Isu of the besar. world. In fact ada ramai kawan saya yang boleh buat 100-200,000 macam tu. So rumah tu dia boleh siap buat furnishing apa semua tu, senang cerita dapat duit free lah. Kena bayar interest sikit kepada bank saja. Okey, baik Encik Faizal. Banyak yang telah So Encik... tak payah panik, senang cerita. Ya, okey. Baik, banyak yang Encik Faizal telah kongsikan. Saya sendiri dah macam orang kata ambil points lah tadi kan. Tapi Encik Faizal, di penghujung perbincangan kita, mungkin kita boleh berbalik pada soalan utama kita pada hari ini, iaitu adakah ini masa sesuai untuk mereka di luar sana membeli rumah? Dan nasihat kepada mereka. So first and foremost, timing terbaik macam mana pun, kalau kita tak ada ilmu, kita boleh tersalah beli hartanah. Istilah hartanahnya tercedoklah beli rumah yang salah. So bagi saya paling utama sekali is buat ilmu dulu, right? So dapatkan ilmu dulu, dapat belajar. So macam saya cakap, ada banyak benda dekat YouTube, website yang kita boleh belajar. Faham asas dulu pemilihan hartanah. Dan macam saya cakap tadi, kalau boleh, kalau you nak selamat kan, sebagai pembeli rumah pertama, beli rumah yang whereby kita ni takkan tersangkut bila kena tukar kerja. So that means kita nak beli kalau boleh rumah yang boleh sewa, boleh jual, tak rugi, jangan melanggar harga median, and last sekali kalau kita nak duduk pun kita boleh duduk. So untuk saya, bagi saya kalau nak beli rumah pertama, carilah rumah-rumah dekat bandar, berdekatan LRT dengan MRT macam tu. So fahami ilmu, fahami kriteria untuk beli. So macam apa yang kita buat, kita memang sebarkan ilmu for free dekat website kita yang kita panggil gilatanah.com.my. Semua dalam bahasa Melayu, e-book pembeli rumah pertama. Anda zero, pergi je download e-book tu, insyaAllah lepas dah baca tu, and benda tu free je pun, tak payah nak bayar apa-apa. Once dah baca tu, at least basic tu dah ada, dah boleh mula shopping. Okey. Baik, jadi so, saya sebenarnya kalau boleh cari ilmu dulu, ya. Okey, cari ilmu dulu, lepas tu dah boleh mula shopping lepas 1 bulan. Ya. Okey, baik Cik Faizal. Saya kira cerita pasal hartanah ni sampai bagi kita masa berapa panjang pun takkan berkesudahan. Apa-apa pun cukup ringkas, cukup padat. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Faizal Rizwan kerana bersama kita pada hari ini berkongsikan mengenai pembelian rumah di waktu PKP ini. Terima kasih sekali lagi Cik Faizal. Terima kasih Cik Faizal. Jaga diri Cik Faizal. Sama-sama. Thank you for having me. Apa khabar? Baik, terima kasih. Okey. Baik. Sugi, sebenarnya saya ada satu macam jenaka nak kongsikan. Sebenarnya beli rumah ni seumpama macam cari jodoh tau. Dia tak ada waktu yang tepat, dia tak ada waktu yang salah. Tetapi cara kita nak cari, kita kena buat pilihan tu betul-betul halus-halus, barulah kita beli, barulah kahwin. Ramai kat rumah sebenarnya anggur. Betul lah Farin, betul-betul macam jodoh juga. Betul, pasal orang kata betul ke salah ke? Tak. Pembelian rumah ini orang takkan kata salah, tetapi pilihan yang salah mungkin. Betul, pilihan yang salah. Okey, baik. Apa pun kami berharap apa yang dikongsikan oleh Encik Faizal banyak telah memberi manfaat lah dan memberi pencerahan buat anda di rumah yang mempunyai banyak persoalan. Yang penting kita orang kata dapatkan ilmu dahulu Farin, seperti yang dikatakan oleh Encik Faizal. Baik, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Selamat Hari Raya. Okay. Selamat Hari Raya. Masa tu gembira, takkan pernah aku lupa segala kesalahan. Moga dimaafkan jika ada yang terasa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Nyalakanlah pelita, pamerkan di tepi pagar. Lebaran sudah tiba, lebaran makin terasa. Hiaskan halaman anyaman, ketupat gantung pada langsir. Sedia penuhkan balang kuih, tanda kasih dalam sampul duit. Berabuk di rumah sudah pindah, rumahku syukur indah. Apa maaf aku pinta, kalau ada salah silap lihat luar tingkap. Ramai datang melawat, tak perlukan alamat. Jauhku doa selamat, rindu yang teramat. Selamat Hari Raya, masa tu gembira, takkan pernah aku lupa segala kesalahan. Moga dimaafkan jika ada yang terasa.
mula menahan nafsu. Sekeluarga bersamalah, bermaaf lupakan yang lalu. Salam pada yang telah pergi, doamu syurga menanti. Dianugerahkan Syawal, syukur ke atas ilahi. Tiada siapa kan ganti kehadiranmu, tiada ganti. Yang terang dan terbukti kau keteranganku di bumi. Maafkan aku, jauh pulang kau tunggu. Kenang semua wajahku rindu. Selamat Hari Raya, masa tu gembira. Takkan pernah aku lupa. Segala kesalahan moga dimaafkan jika ada yang terasa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Rayakan sebulan Fahrin. Jadi ini dia lagu raya versi untuk generasi baru lah. Saya kira Rap hip-hop. the Raya. Ya, Rap the Raya. Orang kata lagu-lagu raya generasi baru. Jadi kita nak bersama dengan mereka dalam generasi baru ini. Kita bersama dengan Yoni Boy dan juga Ashraf Nasir telah pun bersedia di dalam talian video. Assalamualaikum guys. Hello, apa khabar? Selamat Raya. Semua selamat Hari Raya. Tadi nak sebut generasi muda tapi takut abang ni terasa kalau sebut generasi muda. Okey, baik guys. Kalau terasa kita maaf zahir batin je. Okey, Rap the Raya. Sudah 3 minggu lagu ni dikeluarkan dan sudah melebihi 800,000 tontonan di YouTube. Tahniah atas pencapaian itu. Okey, lagu ni memang luar biasa. Lagu raya yang mungkin saya sendiri tak pernah dengar macam ni. Kan? Unik. Ya, unik. Jadi Yoni Boy lah sebagai komposer lagu ni. Boleh ceritakan mengenai lagu Rap the Raya ni? So Rap the Raya ni sebenarnya lagu lama saya yang saya pernah release saja-saja lah, macam demo dalam 2019. And then macam Universal macam interested lah dengan lagu tu. So dia macam kita cuba nak buat something yang macam daripada lagu tu, sebab lagu tu dah macam lama tau simpan. So daripada that difabel, so kita better kita buat something. So dari situlah idea yang kita biasa untuk letak 6 orang rapper dalam lagu ni. Okey, Ashraf, ceritakan tentang keistimewaan dan keunikan Rap the Raya ni. Saya dah ramai lagi yang terlibat ni dalam projek ni. Yeah, so kita ada lebih kurang 6 orang. Bukan lebih kurang, memang 6 orang pun. Dan it's exciting sebab semua 6 orang rapper ni sama, kita kata satu family lah, iaitu daripada Universal Music dan juga Def Jam Malaysia. Dan ini first time saya, dan bagi saya kita orang antara satu sama lain bekerja sama sekali. So bila kita ada style masing-masing, sebab rapper kan banyak style. So bila you masuk sama-sama, dia orang dapat tonjolkan dia punya style masing-masing, and also lagu ni tak rasa macam lagu rap. Okay. Itu yang bagi saya keunikan dia lah, sebab kita nak bagi ramai orang dengar dengan seronok, dan ini satu lagu yang insya-Allah akan menjadi satu lagu raya yang orang akan main setiap tahun. So you know, make it more enjoyable lah. Dia macam relax dengar lirik kan. Sesuai lah dengan raya tahun ni ya, duduk rumah relax. Okey, baik. Tapi nak tahu juga daripada Yoni kan, katanya 6 orang, 6 ada style yang berbeza-beza. Jadi adakah itu menjadi satu cabaran apabila ingin menyampaikan lagu itu? Bagi saya dah kenal diorang lebih dah, dan saya rasa potensi diorang nak masukkan verse tu, saya memang tak tutup mata je. Saya tahu diorang boleh buat, sebab saya percaya diorang. Betul. Kalau awak panggil saya Yoni, lagu awak takkan siap. Okey. Okey, Ashraf dan juga Yoni, untuk bagi peminat-peminat anda dan juga lagu terbaru Rap the Raya ni, di mana mereka boleh terus mendengar, dan apa harapan anda untuk hari raya ini dan lagu terbaru anda ni? Alright, Ashraf. Okey, mungkin Ashraf dulu. Silakan. Okey. So lagu ni boleh dengar di semua digital streaming platform di mana saja ada, dan music video seperti yang dikatakan tadi, alhamdulillah dah 800,000 view. Itu memang gila bagi kita orang, dan kita harap anda boleh terus meneruskan untuk berikan sokongan, dan bukan untuk tahun ni saja, sebab lagu raya ni evergreen insya-Allah. You know, anytime bila-bila you nak main, you boleh main. Raya haji boleh. Raya tahun depan. Bila-bila saja. So yeah, saya harap terima kasih kepada
kan, dan harap semua terhibur lagi lah. Okey, baik, sekali lagi ucapkan Okey, terima ya. kasih pada Yoni Boy dan juga Ashraf Ashraf Nasir, Nasir. dan anda semua boleh menyaksikannya di YouTube Rap The Raya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, jaga Ashraf, diri. Yoni Boy. Bye-bye. Okey. Jadi Sugi memang Ya. sesuatu yang orang kata segar lah, Ya, sesuai betul. untuk generasi baru kan, lagu rap Hari Raya Hip Hop. Rap The Raya. Nanti saya nak buat rap The Deepavali. Okey. Okey, apa Kita pun. akan berikan seketika, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana menonton kami di WHI, tapi Sugi nak mengajak anda tonton sinema. Ya, betul tu Fahrin. Akses percuma kepada semua dari 12 Mei sehingga 1 Jun. Nikmati filem dan telemovie lokal terhebat di Tonton Cinema. Layari www.cinema.tonton.com.my atau buat turun aplikasi Tonton di Google Play dan App Store. Okey, jadi jangan lupalah 12 Mei sehingga 1 Jun. Ada lagi beberapa hari. Tonton sinema. Dan jadi kami harapkan hari ini anda yang bagi dah kepada anda tu yang nak membeli rumah tu dah boleh mula berkira dan membuat keputusan. Yep. Dan kami akan kembali pada hari esok Jumaat dengan satu topik yang sangat menarik. Sugi kata dia sangat suka topik ini, Ya. perhubungan dan media sosial. Banyak permasalahan yang saya kira wujud disebabkan oleh media sosial. Terlalu obses dengan penggunaan media sosial sehingga kan memudaratkan perhubungan. Rumah tangga. Ya. Okey, jadi pastikan anda kembali bersama dengan kami lagi esok di Wanita Hari Ini. Kami tinggalkan anda di sini. Terus jaga diri, terus patuh SOP. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada